Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Pengurusi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah Maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian hadis Nabi SAW menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Ustaz Fahmi Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita telah masuk tarikh 3 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan mempermudahkan kita untuk melakukan amal ibadah pada hari-hari berikutnya, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita telah selesai mengikuti sebanyak 8 buah hadis dalam kitab kita ini. Pada malam ni kita akan sambung hadis yang ke-9 dan seterusnya. Seperti biasa, sebagaimana yang telah saya sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, kalau hadis yang kita baca pendek, uraiannya pun ringkas, maka kita akan baca 2 buah hadis untuk setiap kali kuliah maghrib kita. Tapi kalau hadis tu panjang dan huraiannya pun panjang, cukup 1 buah hadis saja untuk setiap pertemuan kita. Jadi malam ni kita masuk hadis yang ke-9. Kalau sempat kita akan baca 2 buah hadis, tengok pada waktu yang ada pada malam ini. Hadis yang ke-9. Islam kembali dagang. Islam kembali dagang. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mula tersebar dalam keadaan dagang, yakni asing, dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim.
Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, malam ni kita bertemu dengan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya daripada seorang sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dengar Nabi SAW menyampaikan ucapan ini. Iaitu Nabi beritahu dalam hadis ini, Islam mula tersebar dalam keadaan dagang. Gharib tu maksudnya dagang ataupun asing, pelik, ganjil. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam akan kembali menjadi asing, jadi pelik sebagaimana dia mula datang dulu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah sesiapa yang dipandang asing tersebut. Berbahagialah siapa yang dipandang pelik tersebut. Berbahagialah. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan daripada pengarang kitab ni, tuan-tuan sekalian, kata pengarang kitab ni, Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing ataupun dagang. Ya. Nabi bawa Islam dalam keadaan orang tak tahu Islam tu apa. Nabi bawa satu ajaran sembah Tuhan yang tak nampak. Nabi bawa satu ajaran bercakap tentang dosa pahala, benda tak nampak. Nabi bawa ajaran cerita tentang syurga, neraka, benda tak nampak. Pelik. Pelik daripada kebiasaan masyarakat. Beratus tahun masyarakat Mekah tu sembah berhala. Berhala tu dijadikan Tuhan. Boleh pegang, nampak. Tiba-tiba Nabi ajak manusia beriman kepada Allah. Tak nampak. Ajak manusia percaya adanya hari akhirat. Tak nampak. Ajak manusia tentang adanya halal, haram, dosa, pahala. Benda tak nampak. Maka sebab tu Islam datang dalam keadaan pelik, asing. Orang pandang pelik. Orang pandang pelik. Semayang, diri tegak, rukuk, sujud. Mula-mula kepala duduk di atas, kemudian kepala sama dengan punggung. Kemudian bila sujud, punggung lagi tinggi daripada kepala. Pelik. Ajaran yang pelik. Kerana orang di situ dah turun-temurun beratus tahun ada kebiasaan dia. Tiba-tiba datang benda baru, maka susah nak terima. Pelik. Orang pandang pelik, asing ataupun dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Orang yang bersama Nabi itu tak ramai. Yang bersama dengan Nabi itu pula bukan orang kaya, orang susah, orang miskin, anak yatim, hamba-hamba. Ya. Awal permulaan Islam tu bukan masuk Islam tu orang kaya, orang-orang miskin, hamba, orang susah. Kalau kata masuk Islam, dapat satu benda boleh tengok, materialistik, kebendaan yang boleh dipegang, boleh dilihat, ramailah orang ikut. Tapi masuk Islam, Nabi janji apa? Syurga. Syurga benda tak nampak. Tak nampak. Kita kata mari majlis ilmu pada malam ni, mari dengar kuliah pada malam ni, pahala besar. Pahala besar. Kita cerita cakap benda tak nampak, orang payah datang. Cuba buat pengumuman tanpa depan surau tu. Setiap kali siapa datang kuliah maghrib, tunggu kat tangga tu, pengusi bagi RM50 seorang. Jenuh nak buat parking baru kat sini. Jenuh nak buat kawasan parking baru sini. Tapi kita cerita benda tak nampak, orang payah. Cerita benda tak nampak, payah. Payah. Kemudian akhirnya dalam keadaan asing, dalam keadaan dipandang pelik, Nabi bawa satu ajaran yang bercanggah dengan kebiasaan masyarakat. Akhirnya dengan izin Allah, akhirnya Islam tersebar juga, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai ke seluruh pelosok dunia. Sampai ke seluruh pelosok dunia. Sehingga Islam itu dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Tersebar.
boleh dikatakan pada hari ini, hampir seluruh tempat dalam dunia ni Islam telah sampai. Hampir seluruh tempat dalam dunia pada hari ini Islam telah sampai. Ataupun paling kurang penduduk di tempat tu dengar perkataan Islam itu. Paling kurang. Ya. Baik, tersebar. Kemudian Nabi kata apa dia? Satu masa nanti Islam akan kembali jadi benda asing. Islam kembali dipandang asing. Islam kembali dipandang ganjil. Islam kembali dipandang pelik. Kadang-kadang kita yang nak beramal dengan agama tu pula jadi serba salah pula. Kita yang nak pegang dengan agama tu pula kita rasa malu dekat orang sebab orang tengok kita pelik. Ya. Orang tutup aurat, dia pula malu kepada orang lain yang tak tutup aurat. Kenapa dia seorang-seorang yang pakai pakaian pelik daripada orang lain. Orang lain semua tak tudung, dia seorang je datang bertudung mari majlis tu. Kalau orang tengok dia pelik, dia pun malu. Dipandang asing. Dia akan kembali dipandang pelik, dipandang asing, nampak ganjil. Sebagaimana dia mula datang dulu orang pandang pelik, asing, ganjil, satu masa nanti dia akan kembali dipandang pelik, asing. Banyak contoh-contoh yang dalam masyarakat kita pada hari ni. Yang menariknya apa dia? Kadang-kadang yang pandang pelik kepada Muslim tu Muslim juga. Yang pandang asing, pandang ganjil, pandang pelik kepada kita yang beramal dengan Islam tu, siapa yang pandang pelik? Orang Islam juga pandang pelik. Pandang pelik. Kan? Orang suka buat apa dia? Family day. Hari keluarga. Hari keluarga. Sekarang orang dah buat hari keluarga. Orang ni stres dengan kerja. Stres dengan kerja. Jadi hujung tahun, hujung bulan, hujung minggu buat hari keluarga, family day. Bermalam di mana-mana. Baguslah nak merapatkan hubungan kekeluargaan tu. Abang bawa suami dia, kakak ni bawa suami dia, adik ni bawa bini dia. Adik-beradik 10 orang. Masing-masing dah berkahwin dah. Masing-masing ada anak pula. Jadi ramailah family day tu. Jadi nak kena susun tu aktiviti apa tu. Sebab bermalam ni kena susun aktiviti. Ada lumba lari, ada pertandingan untuk anak-anak, ada pertandingan untuk pasangan suami isteri. Maka buatlah pertandingan. Isteri pakaikan tudung untuk suami. Kan banyak hari ni macam tu kan. Pertandingan isteri pakaikan tudung untuk suami. Jadi pertandingan nak tengok suami mana paling nampak ayu sekali, nampak cantik sekali. Buat. Sebab tak tahu benda tu salah. Benda tu haram. Allah melaknat, Nabi melaknat wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Tapi bila kita kata benda tu, orang kata strict sangat, benda melawak. Dia tak ada melawak dalam bab hukum hakam. Benda lain boleh melawak, hukum hakam tak boleh melawak. Tapi kerana tak tahu buat, 10 adik-beradik tak ada seorang pun tegur. Jadi aktiviti tu jalan. Bini pakaikan tudung untuk suami, bini dia pakaikan tudung untuk laki dia, bini dia pakai tudung. Last sekali tengok siapa dia hak paling comel sekali, boleh hadiah. Benda tu agama lah kan. Tapi kalau kita tegur, adik-beradik lain tengok, serius sangat, program hari keluarga je pun. Kan kita yang pelik. Kita tegur tu kita pelik. Orang rasa benda tu gurauan. Mana ada gurauan dalam bab hukum hakam? Nabi sebut dalam hadis tu, Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Tak boleh pakaian orang perempuan lelaki pakai, pakaian orang lelaki perempuan pakai, tak boleh. Menyerupai wanita ataupun lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki bukan hanya bab penampilan saja. Cara bercakap, lenggang-lenggok, termasuklah pakaian. Lenggang-lenggok cara berjalan, cara percakapan, ubah bentuk fizikal, ubah rupa bentuk, semua termasuk tu. Termasuk dalam larangan Nabi tu.
yang Nabi sebut Allah melaknat tu. Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Jadi nah. Baik, tapi kalau kita tegur, kita pelik. Kalau kita tegur, orang pandang kita pelik, asing. Serius sangat dia ni, kan? Benda macam ni pun tak boleh melawak. Memang tak boleh lawak. Memang benda macam tu tak boleh lawak. Kerana hukum dia jelas. Kecuali benda tak ada hukum. Benda yang Islam tak letak pun apa panduan dia. Ikut pandai lah. Jadi pelik. Islam akan dipandang pelik, kembali asing dan dirasa ganjil daripada pandangan dunia. Bahkan daripada pandangan orang Islam sendiri. Ni pengarang kitab ni kata, yang pandang pelik tu kadang-kadang orang Islam sendiri. Kita nasihat orang, kita pelik. Kita tegur orang, kita dipandang pelik. Pandang pelik. Hari ni bila bab akad nikah ni, satu hal juga. Kalau bukan bidang kita, tak payah bercakap. Biar orang ilmuwan saja yang bahas benda tu, sudah. Tak payah bercakap. Kerana bukan bidang kita, diam. Tak payah. Perbahasan ni perbahasan di kalangan ulama, perbahasan di kalangan orang-orang akademik, perbahasan di kalangan orang-orang yang mengaji bidang tu. Biarlah mereka. Tak payah pula kita nak duduk macam kita duduk dalam bidang tu pula. Sampai kita dok menilai masalah perkahwinan orang begini. Tak payah. Jadi bila semua orang cakap benda bukan bidang dia, rosak. Bila semua orang cakap benda bukan bidang dia. Jadi pelik. Dulu zaman Nabi ni orang yang berjihad, pertahankan agama, pertahankan tanah air ni mulia. Ya. Mulialah. Nabi sebut kelebihan gini-gini ni. Akhirnya satu masa nanti dia akan kembali jadi pelik pula. Di Palestin tu yang berpuluh tahun duk berjuang mempertahankan tanah air Palestin tu gerakan Hamas tu. Bila Amerika, Israel panggil Hamas tu teroris pengganah, orang Islam pun ikut juga panggil Hamas tu pengganah. Kan pelik. Mereka yang berpuluh tahun pertahankan tanah air Palestin tu. Ada siapa dia? Presiden Palestin, Mahmud Abbas. Dia kata Hamas tidak mewakili rakyat Palestin. Jadi kita yang tak mengaji tentang sejarah Palestin, tak ikuti perkembangan, kita pun tak faham siapa mereka ni. Kita pun tak faham kerana kita tak ikuti perkembangan. Akhirnya bila sehari dua ni bergolak sikit, barulah kita kelang kabut nak ambil tahu. Jadi tertinggal banyak dah maklumat. Jadi kita tak faham. Di Palestin ni ada dua kelompok. Satu kumpulan-kumpulan, gerakan-gerakan yang ambil sikap dengan Israel ni tak ada lagi perbincangan. Kenapa dia? Perbincangan dengan Israel ni buang masa dah berpuluh tahun. Perbincangan dengan Israel ini dah makan masa berpuluh tahun dan membuang masa sudah berpuluh tahun. Tak ada apa hasil. Buatlah perjanjian apa pun, Israel akan langgar perjanjian. Jadi pilihan yang ada dengan Israel ini bahasanya adalah angkat senjata. Itu yang diambil oleh Hamas. Ada lagi satu kelompok orang Palestin ni yang sampai hari ni tak habis-habis berunding. Sampailah tinggal tanah Palestin, tinggal seketul tu, tinggal Gaza tu. Tak habis lagi duk berunding. Siapa dia? Mahmud Abbas tu lah, Presiden Palestin sekarang. Mereka ni lah yang tak habis-habis duk berunding dengan Israel ni. Berunding dengan Israel, tanah Palestin hilang. Berunding dengan Israel, tanah Palestin hilang. Berunding dengan Israel, tanah Palestin hilang. Kadang-kadang orang Malaysia tak faham situasi apa yang sedang berlaku di sana. Akhirnya bila Amerika kata Hamas tu pengganah teroris, ada orang Islam pun, teroris. Teroris kerana tak faham situasi yang sedang berlaku di Palestin tu. Ada rakyat yang angkat senjata kerana mereka tengok dengan Israel tak ada dah jalan damai. Nak merdekakan Palestin, nak ambil alih semula Palestin, angkat senjata je dengan Israel. Kerana mereka pendatang haram, ambil tanah air orang. Jadi berapa puluh tahun lagi kita nak buat perjanjian dengan mereka, nak berbincang dengan mereka. Satu kelompok lagi orang Palestin yang tak habis-habis berunding ni.
ya, Presiden Palestin hari ini, Mahmud Abbas. Tu orang yang banyak tak habis-habis duk berunding dengan Israel. Ya. Tak habis-habis duk berunding dengan Israel. Dalam masa yang sama, mereka lah yang terlibat maklumkan kepada pihak Israel di mana tempat persembunyian anggota Hamas. Banyak anggota Hamas ditangkap oleh pihak Israel kerana apa dia? Kerana orang Arab Palestin sendiri. Jadi kena faham situasi apa yang sedang berlaku di Palestin. Akhirnya bila mereka panggil Hamas teroris, pengganah, kita pun orang Islam pun pengganah. Bila berlaku konflik yang cukup besar, dahsyat kali ini 2023 ni, siapa mulakan serangan dulu? Hamas serang, kemudian Israel balas dengan begitu teruk, luar biasa. Inilah kali pertama Hamas mulakan serangan. Jadi ada orang kita yang dia baru keluar daripada gua kot. Baru kali pertama Hamas lakukan serangan ke atas Israel, dia dah kelang kabut dah. Sebab apa punca berlaku perang ni? Hamas lah. Hamas start dulu, tu Israel balas. Dia baru nampak Hamas mula ni kali pertama. Dia tak tahu yang Israel buat zalim ke atas rakyat Palestin tu sudah 75 tahun. Daripada tahun 1948 sampai 2023, 75 tahun mereka ambil tanah orang Palestin tu, sampai tinggallah seketul je Gaza saja yang tinggal. Yang lain habis dikuasai oleh Israel. Tiba-tiba baru ni kali pertama Hamas tak dulu lancarkan serangan, kelang kabut, dok salahkan Hamas. Yang berpuluh tahun Yahudi ambil tanah Palestin sampai hilang habis negara Palestin tu, waktu tu dia duduk mana? Tak bercakap bising pula. Ni ada tak orang Melayu Muslim seperti ni? Tak faham, tak nak faham keadaannya. Tinggallah negara Palestin yang masih berbaki Gaza, yang betul-betul total 100% tak berjaya dikuasai oleh Israel. Gaza, besar mana Gaza? Gaza daripada hujung sampai ke hujung ni hanya 40 km. Ujung sampai ke hujung ni 40 km. Gaza tu panjang, ujung sampai ke hujung ni 40 km. Lebar kiri kanan hanya 9 km. Kecil daripada negeri Perlis. Sampai hari ni Israel tak berjaya kuasai. Ni kekuatan Allah Ta'ala beri kepada umat Islam di Gaza, yang penduduknya cukup padat, sekitar 2 juta orang di Gaza. Jadi kena adil lah, kena adil. Sebab tu Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah siapa-siapa yang dipandang pelik, dipandang asing tersebut. Hamas ni orang nampak asing, pelik, mereka pula pengganah. Mereka pula pengganah. Orang yang pertahankan tanah air pula yang disebut sebagai pengganah, dipandang pelik, dipandang asing. Jadi Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah siapa yang dipandang asing, dipandang pelik tersebut. Baik. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam, yang komitmen dengan Islam dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Ada orang Islam pandang pelik. Pandang pelik. Bila ada orang Islam pakai pakaian elok, kita pandang pelik. Ada orang Islam betul-betul jujur, amanah di tempat kerja, kita pandang pelik. Pelik. Tapi yang tak amanah di tempat kerja, yang pakaian tak tentu hala, orang tak pandang pelik pula. Orang pandang pelik. Kita ni cuba nak amanah di tempat kerja tu, datang ikut waktu, paskat keluar nanti paskat ikut waktu, orang pandang pelik. 2 minit boleh balik. Tapi kita nak tunjuk tak boleh. Minit, saat tu adalah amanah, gaji. Amanah yang berkaitan dengan gaji yang akan masuk dalam perut. Tak boleh aku kena jaga benda ni. Nak bagi makan anak bini, duit halal. Akhirnya orang pandang pelik kita yang amanah tempat kerja tu. Kan? Ada orang duduk kedai punya lama. Waktu rehat duduk kedai punya lama, sampai masuk waktu time bekerja duduk. Ini masuk waktu kerja dah ni. Masuk waktu kerja dah ni. Baru 10 minit lebih. Kita hak straight nak jaga waktu tu, orang nampak pelik. Padahal tu tuntutan agama, supaya tak cuai dan khianat waktu yang ditetapkan. Kerana benda tu melibatkan gaji kita. Melibatkan gaji.
Kecuali sebagaimana yang saya sebut dalam pertemuan yang lepas, orang yang bekerja, gaji ada dua jenis. Satu, orang yang bekerja dibayar gaji berdasarkan jam. Berdasarkan jam. Ya. Setiap bulan tu, ataupun dia kerja hari ke, dibayar gaji per hari ke, dibayar gaji per bulan ke, dia dibayar gaji berdasarkan apa? Jam kerja. Dia kena masuk berapa? 9 pagi, keluar 5 petang. Gaji dia dibayar hari tu terus, ataupun dibayar pada hujung bulan. Bermakna dia dibayar gaji berdasarkan jam kerja. Ada satu lagi pekerjaan, dibayar gaji bukan kira jam kerja, dibayar gaji berdasarkan kerja tu siap ke tak siap. Contoh, orang bagi kepada kita satu projek, satu pekerjaan. Saya nak Jumaat minggu depan siap. Terpulang kita nak start malam ni ke, nak start esok ke, nak start hari Isnin nanti ke, Selasa ke, Rabu ke, kita tak kisah. Sebab apa? Kita berjanji dengan dia, dia tetapkan bagi kita Jumaat minggu depan siap. Kata hari Khamis malam Jumaat tu kita sempat buat siap pun tak ada masalah. Sebab apa? Berdasarkan kerja tu siap pada waktu yang dia tetapkan. Bila Jumaat nanti. Okey. Kita nak start malam ni boleh, nak start esok boleh, tu tak ada masalah. Berdasarkan kerja tu siap. Sehari kita nak buat kerja 2 jam ke 3 jam ke, esok kita nak kerja, kemudian nak rehat, kemudian nak kerja, nak rehat ke, tak ada masalah. Yang penting Jumaat nanti kerja siap. Kita dibayar gaji berdasarkan kerja tu siap ikut time yang dia nak. Tu tak ada masalah. Yang pertama tadi, orang yang kerja dibayar gaji berdasarkan jam. 9 pagi, 5 petang. Maka dia kena ikut waktu tu, kerana dia dibayar gaji berdasarkan jam. Tak boleh khianat waktu yang ditetapkan. Sebelum kita bekerja, tu perjanjian. Sebelum kita bekerja, itu perjanjian. Jadi kalau kita tak setuju, kita kena tolaklah pekerjaan tu. Tapi bila kita dah setuju, kita kena akur. Sebab kita dah setuju. Sebelum masuk kerja, mesti ada persetujuan. Apa semua, kita dah setuju. Tapi bila kita straight benda itu, orang pandang, pelik sangat. 10 minit awal je balik. Apa masalah? Orang pandang pelik. Nabi kata, siapa beramal dengan agama pada waktu tu akan dipandang pelik. Kita tu usaha nak jaga agama, nak pegang apa benda agama amanahkan pada kita. Orang pandang pelik. Yang pandang pelik tu kadang-kadang orang Islam. Orang Islam. Seorang yang iltizam dengan Islam. Iltizam ni maknanya komitmen. Seorang yang iltizam dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat dan terlalu susah untuk diterima sebagai individu yang sihat. Kadang-kadang orang tengok dia ni mental ke apa kita punya nak jaga urusan agama tu supaya kita dapat praktikkan sebaik mungkin. Orang tengok kita ni tak sihat mental ke apa dia ni. Contohnya dia kata, kalau ada sesuatu program kemasyarakatan, program-program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu semayang, kan? Tiba-tiba ada seorang yang minta diri untuk keluar sekejap nak semayang. Orang akan pandang dia pelik. Orang nampak dia macam tak sopan, kurang wajar, tak wajar dia ni, kan? Orang pandang macam tu. Baik. Maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Orang pelik dia ni. Sedangkan ada orang yang duduk dalam majlis, kadang-kadang tak ada sibuk apa pun, kan? Tak ada sibuk apa pun, duduk seronok, duduk gelak, gurau, sembang kosong sampai hanyut waktu semayang tu. Tinggal berapa minit lagi nak habis, baru kelang kabut nak semayang waktu tu. Yang tu orang tak pandang pelik pula. Hak orang bersungguh nak jaga semayang ni jadi pelik pula dah. Sedangkan orang yang tidak semayang, tak semayang, bersenda gurau, bersenda-senda ketika mana orang lain semayang, tidak dianggap sebagai perbuatan salah dan terkutuk. Itu contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh orang yang amalkan Islam ni orang pandang pelik. Begitulah seterusnya nasib orang Islam di akhir zaman. Sentiasa dipandang pelik, bahkan kadang-kadang dipandang pelik tu oleh Muslim sendiri, oleh orang Islam sendiri. Ia akan terasing dan tersisih daripada masyarakat, bahkan tersisih daripada pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam, dan marah apabila dikatakan yang dia tu bukan orang Islam. Dia marah, dia marah bila kita sebut macam tu.
Orang yang pegang pada Islam dipandang pelik, orang yang abaikan ajaran Islam ni, orang tak kata apa. Kadang-kadang orang puji, hormat, muliakan. Baik, akan berlaku keadaan seperti itu, dan keadaan seperti itu telah kita saksikan di hadapan kita pada hari ini. Hadis yang berikutnya tuan-tuan sekalian, hadis yang ke-10, iaitu hadis berkaitan dengan bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan. Bahaya mewah. An Ali ibn Abi Talib yaqul inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab ibn Umair ma alaihi illa burdatullah marqu'ah bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رواه الترمذي. Daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi dan juga menantu Nabi. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Sayyidina Ali cerita, satu hari kami berada bersama dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi dalam satu masjid. Tiba-tiba datanglah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, dia datang. Tidak ada di atas badannya, tidak ada di atas badan Mus'ab bin Umair itu kecuali hanya sehelai selendang saja, sehelai selendang. Selai selendang yang bertampung dengan kulit atas Mus'ab bin Umair, atas badan dia ni. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab bin Umair, baginda menangis, menitiskan air mata, kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab bin Umair ketika mana dia berada di Mekah dulu. Cerita ni waktu di Madinah. Bila Nabi tengok Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Tengok keadaan dia tu. Atas badan dia hanya ada sehelai kain bertampung dengan kulit. Nabi menangis kerana teringat dia tu dulu mewah waktu di Mekah dulu tu, sebelum berhijrah ke Madinah. Mewah, sangat dimanjakan oleh ibu dia. Dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa tinggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah, sebab tu Nabi tengok dia, Nabi menangis. Dia dulu di Mekah mewah, akhirnya bila dia berhijrah ke Madinah selai sepinggang, susah dia. Nabi tengok, Nabi menangis. Kemudian Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat ni. Nabi tanya kepada para sahabat yang duduk dalam masjid bersama dengan Nabi ni. Nabi kata, bagaimana keadaan kamu pada satu saat nanti? Pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, pergi waktu petang nanti pakaian lain pula. Bila diangkat satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain pula. Dan kamu tutup, kamu hias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Oh, kelambu Kaabah ni mewah. Jadi bagaimana keadaan kamu pada waktu tu? Nabi tanya kepada para sahabat depan Nabi.
Bagaimana keadaan kamu satu saat nanti? Pergi waktu pagi, pakaian lain. Pergi waktu petang, pakaian lain pula. Letak satu hidangan makanan, mari pula hidangan makanan lain. Tak putus-putus ceritanya makan ni. Rumah kamu, kamu hias, kamu tutup hias rumah kamu tu, ya, seperti mana kamu pasang kelambu Kaabah. Mewah lah kalau macam kelambu Kaabah ni. Maka bila Nabi tanya soalan macam tu, sahabat-sahabat yang duduk depan Nabi ni pun jawab depan Nabi, wahai Rasulullah, tentunya pada saat itu keadaan kami lebih baiklah daripada keadaan kami pada hari ini. Oh, seronok lah. Ya, pada saat itu keadaan kami lebih baiklah daripada keadaan kami pada hari ini. Hari ini susah kami ni. Ya, orang berhijrah, orang muhajirin susah. Tinggalkan harta benda di Mekah, hijrah ke Madinah selai sepinggang. Jadi bila Nabi tanya soalan macam tu, sahabat-sahabat Nabi jawab pada Nabi, oh kalau macam tu keadaannya, saat itu, pada waktu itu, keadaan kami lebih baiklah daripada keadaan pada hari ini. Pergi pagi pakaian lain, petang pakaian lain pula. Letak satu makanan, mari makanan lain pula. Hias rumah macam hias kelambu Kaabah. Jadi sahabat kata pada Nabi, wahai Rasulullah, keadaan pada waktu itu lebih baiklah daripada keadaan kami pada hari ini. Kami akan memberikan tumpuan kepada masalah ibadat saja. Jadi tak payahlah kami sibuk-sibuk dah keluar cari rezeki. Mewah lah, tumpu ibadat je lah. Tak payah susah cari rezeki dah. Nabi kata apa dia? Tidak. Nabi kata tidak. Tidak. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu nanti. Keadaan susah, keadaan sederhana pada hari ini lebih baik daripada keadaan mewah yang berlaku nanti. Keadaan pada hari ini lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu nanti. Hari apa dia? Pergi pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Letak satu makanan, mari pula makanan lain. Hias rumah macam hias kelambu Kaabah. Nabi kata tak. Keadaan pada hari ini lebih baik daripada keadaan pada hari itu nanti. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, Mus'ab bin Umair, ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, sumbernya daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengar ucapan Nabi ni. Bila Sayyidina Ali dengar ucapan Nabi ni, waktu Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat duduk dalam majlis bersama dengan Nabi dalam masjid. Sayyidina Ali cerita ni. Sayyidina Ali kata, waktu kami duduk dalam masjid bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam di Mekah. Dia antara golongan yang awal memeluk Islam di Mekah. Mus'ab bin Umair ni anak manja. Dia dimanjakan oleh keluarga dia, anak orang kaya, mewah. Makan, minum apa semua cukup mewah. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri hidayah, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, mak dia tahu. Dia menyorok, senyap-senyap masuk Islam tu. Lama-lama pecah juga. Mak dia tahu juga. Bila mak dia tahu, dia kena marah teruk sampai dia kena kurung dalam bilik. Kena kurung dalam rumah dia tu dalam satu bilik. Tak boleh keluar. Dia tak peduli. Sampai satu tahap mak dia pernah mogok lapar, tak nak makan beberapa hari, nak protes tindakan dia tu. Mus'ab bin Umair tak peduli, lantaklah mak dia nak mogok lapar pun. Dia takkan kembali ke agama asal. Allah dah beri hidayah masuk Islam, dia kekal dengan Islam. Sampailah akhirnya dia dihalau daripada keluarga dia. Mus'ab bin Umair dihalau daripada keluarga dia. Akhirnya bila Nabi arahkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair salah seorang yang berhijrah ke Madinah. Berhijrah dalam keadaan selai sepinggang. Kekayaan dia satu apa pun dia tak boleh nak bawa. Bukan Mus'ab bin Umair saja, sahabat-sahabat lain pun macam tu. Hijrah ke Madinah ni selai sepinggang. Bawa kelengkapan pun sekadar muat atas belakang unta, bawa kelengkapan pun sekadar muat atas belakang kuda tu, tak lebih daripada tu. Termasuklah Mus'ab bin Umair. Maka sebab tu bila duduk di Madinah ni, Nabi duduk dalam satu majlis bersama dengan para sahabat, tiba-tiba nampak Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Orang lain Nabi tak menangis sangat. Kenapa dia? Memang ada di kalangan sahabat Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah, memang mereka tu asal di Mekah lagi dah memang orang susah dah. Ramai memang asal orang susah, di Mekah lagi orang susah. Kan?
hamba-hamba, anak yatim, orang lemah, orang miskin. Tak pelik lah kalau keadaan di Madinah tu selai sepinggang, di Madinah tu nampak keadaan selai sepinggang. Nabi pun tak pelik. Kenapa dia? Waktu mereka duduk di Mekah sebelum hijrah dulu memang mereka pun susah. Tapi Mus'ab bin Umair ni dia special. Nabi tengok dia, Nabi menangis. Sebab apa Nabi menangis? Sebab Nabi mengenangkan keadaan dia di Mekah dulu dia mewah. Kalau orang lain ni tak pelik. Orang lain ni memang daripada Mekah lagi ramai dah susah, kemudian hijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair ni di Madinah tu Nabi tengok keadaan dia tu, Nabi menangis kerana mengenangkan keadaan dia di Mekah dulu. Dia mewah sangat. Tiba-tiba dia sanggup tinggalkan kekayaan kemewahan tu berhijrah ke Madinah. Jadi waktu Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba nampak Mus'ab bin Umair. Nampak Mus'ab bin Umair. Ya. Nampak Mus'ab bin Umair datang. Apa benda ada atas bahu Mus'ab bin Umair? Hanya sehelai selendang. Koyak lah tu, bertampung dengan kulit. Kalau sehelai selendang letak atas bahu, berkoyak tampung dengan kulit, maknanya orang ni teruk lah keadaan dia, teruk. Sebab di Mekah dulu dia tak macam tu. Di Mekah dulu pakaian dia ni berlapis-lapis Pakaian dia berlapis-lapis jubah dia berapa lapis lah, dengan kain macam-macam lah tutup badan dia ni. Anak orang kaya. Jadi kita bayangkan orang Arab yang kaya tu, jadi pakaian dia berlapis-lapis, kemudian ada kain macam-macam pula atas bahu apa selendang kan. Mus'ab bin Umair ni Nabi menangis kerana Nabi tengok atas bahu dia ni, atas badan dia ada selai selendang koyak bertampung dengan kulit, jahit dengan kulit. Nabi menangis kerana mengenangkan keadaan dia di Mekah dulu, dimanjakan oleh ibu dia. Kemudian bila dia berhijrah ke Madinah, dia tinggalkan segala kekayaan dia. Nabi menangis. Nabi menangis. Baik. Bila Nabi menangis itulah Nabi tanya pandangan para sahabat. Bila Nabi menangis itu, Nabi tanya pandangan para sahabat, bagaimana keadaan kamu semua? Kalau berlaku satu masa nanti, pagi kamu pergi, pakaian lain. Petang lagi nak pergi mana-mana, pakaian lain pula. Letak satu makanan, habis, mari makanan lain pula. Letak satu makanan, habis, mari makanan lain pula. Tak putus-putus. Kemudian rumah kamu pula, kamu hias, kamu tutup dengan hiasan seperti kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah ni besar, kain dia kualiti. Jadi nanti satu masa nanti kamu tutup rumah kamu, hias rumah kamu tu seperti kelambu Kaabah. Maknanya mewah lah hiasan dalam rumah tu, kain tirai apa tu, mewah lah. Bagaimana nanti kalau keadaan kamu jadi seperti itu? Maka sahabat-sahabat Nabi bila Nabi tanya macam tu, mereka kata, bagus lah zaman tu. Lebih baiklah keadaan pada hari itu berbanding dengan keadaan kami pada hari ini ni. Susah kami hari ini. Waktu tu kami boleh fokus ibadat sungguh-sungguh, tumpuk ibadat sungguh-sungguh. Tak payah sibuk cari rezeki. Nabi kata tak, keadaan pada hari ini lebih baik daripada keadaan pada hari itu. Keadaan pada hari ini yang susah, kelengkapan tak cukup, tak mewah, sederhana ni, ini lebih baik daripada keadaan pada hari itu nanti. Ini lagi baik. Nak ceritanya apa dia? Nabi bimbang bila Allah Ta'ala uji kita dengan mewah. Nabi bimbang Allah Ta'ala uji kita dengan mewah. Sembang je kata nanti bila mewah nanti boleh sedekah, duit banyak, menyembang dah duit banyak jadi kerikut pula dah. Ada orang macam tu. Kononnya bila mewah nanti tak payah kerja, boleh tumpuk ibadat dah, tak payah sibuk lah nak keluar cari rezeki, cari duit dah banyak, dah mewah. Belum tentu. Lagi banyak duit lagi sibuk, lagi banyak harta lagi sibuk. Maka Nabi bimbang Allah Ta'ala uji umat dia ni dengan mewah. Nabi bimbang. Allah Ta'ala uji kita dengan susah, miskin tu pun ujian, berat juga. Tapi ujian kemewahan, mewah lagi berat daripada ujian susah. Ujian hidup mewah tu lagi besar berbanding dengan ujian hidup susah. Nanti kita akan jumpa lagi hadis tentang hal ni, tentang perkara ni. Ya. Jadi dalam hadis ni kata pengarang kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan dapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Sampai masanya kaya, lapang, tak ada masalah, tak ada duk serabut apa, mewah, nak apa semua dapat.
Pagi, petang, pakaian silih berganti. Bukan pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Kadang sehari itu sampai 3-4 kali tukar pakaian. Tukar pakaian, mewah. Kita ni kadang gitu pakaian. Ada orang ni dia ada pakaian-pakaian khas dia pula. Pagi pakai pakaian ni, petang lagi pakaian ni, malam pakaian ni. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Baju di rumah tu kalau tak pakai dah, elok lagi. Jangan buat hiasan dalam almari tu. Cari tempat boleh sedekah. Panjang pahala berterusan dapat pada kita selama mana orang pakai pakaian tu. Makanya simpan. Rosak. Anai-anai makan. Dah tak ada siapa dapat manfaat. Pakaian banyak sangat. Cari tempat mana perlukan pakaian. Cuma bila nak sedekah tu, pastikan pakaian tu elok. Sebab apa kita tak pakai? Sebab tak muat. Sebab apa kita tak pakai? Tak muat. Ataupun sebab apa kita tak pakai? Dah ada pakaian baru. Kita sedekah. Ada orang dia tak faham. Kalau musim banjir macam tu, musim banjir, kalau kita minta sumbangan pakaian terpakai, dia tak faham makna pakaian terpakai. Pakaian terpakai tu maksudnya pakaian tu orang lain boleh pakai. Dia tu tak nak pakai dah sebab mungkin tak muat. Tapi orang lain boleh pakai lagi. Bila sebut pakaian terpakai, dia bagi barang yang tak boleh pakai. Zip tercabut, seluar, koyak, leke sangat ke mangsa banjir tu. Orang kata pakaian terpakai itu maksudnya orang lain boleh pakai. Dia tu tak muat dah nak pakai. Ataupun dia tak nak pakai dah sebab banyak. Jenuh kadang-kadang nak asing tu. Cek selai-selai seluar tu kita nak asing mana elok tak elok. Ni zip cabut. Ni koyak lutut. Spender pun bagi juga. Spender dah pakai. Nak bagi spender pakaian dalam untuk masa banjir ni, carilah spender baru. Benda pakaian memang pakaian terpakai sungguh. Pakaian terpakai sungguh. Baju dalam kadang putus tali bagi. Nak sedekah ke nak kemas rumah sebenarnya? Dia nak kemas rumah sebenarnya. Dia bagi tu sebab nak kemas rumah. Dah penuh sangat tak tahu nak buat apa. Orang nak sumbang banjir, dia kira buh dalam plastik hitam tu kira nak buang sebenarnya. Sebab tu kita bincang pada 2 minggu lepas. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa dia sedekah yang paling afdal sekali, paling bagus sekali? Nabi kata sedekah paling afdal sekali sedekah pada waktu kamu sihat berbanding pada waktu kamu sakit. Dah sakit baru nak sedekah, dah tak boleh guna dah duit tu. Duit tak tahu nak buat apa dah, sakit baru nak sedekah. Waktu sihat tak nak. Yang kedua Nabi kata bila sedekah paling baik? Sedekah paling baik iaitu kamu bagi sesuatu benda yang kamu rasa sayang. Nak lepas tu tak nak lepas tau. Tiba-tiba kita sanggup lepaskan. Bagi ada orang lain lebih perlu. Nabi kata tu sedekah paling afdal. Apa dia sedekah paling baik? Sedekah paling afdal? Sedekah pada waktu sihat berbanding waktu sakit. Sedekah benda yang kita sayang, tak nak lepas daripada tangan kita, kita lepaskan juga bagi. Tu sedekah paling afdal. Bukan bagi benda memang tak boleh pakai dah. Orang lain pun tak boleh pakai dah. Baik. Jadi Nabi kata nanti akan berlaku pada orang Islam je tu, mewah. Pakaian tu bertukar-tukar dalam sehari tu. Makanan pun macam tu juga. Tak dan habis satu makanan, mari pula dah makanan lain. Kejap orang ni bawa balik makanan, kejap orang ni bawa balik makanan. Tak dan habis lagi tu, yang dalam pinggan tu. Tak dan habis lagi tu. Hak bawah tudung saji tu. Mari pula hal lain. Makan tak dan habis. Mari lagi makanan lain. Dia tak pernah putus. Dia bukan makan habis. Lepas lagi mari yang lain pula. Dah, makan tak habis lagi. Mari hak lain lah. Makan tak habis lagi, mari hak lain lah. Maknanya mewahnya. Bak makan pun mewah, bak pakaian pun mewah. Akan berlaku zaman itu. Mewah. Mewah Nabi kata. Dan rumah-rumah tersergam indah, dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Rumah tu kita tengok, tak tahu lama mana duduk, tak tahu. Macam istana dah rumah. Tanya berapa orang duduk? Ada 2 orang. Laki bini 2 orang. Anak rumah masing-masing dah. Anak dah merata dah, pakat dah berkeluarga apa semua dah. Keluarga kahwin merata sana. Dia duduk 2 orang. Kita tengok rumah ni, Allah, banyaknya bilik. 10 bilik. Berapa orang duduk? 2 orang. Dia ada jadual. Malam Isnin masuk bilik ni. Selasa pergi bilik ni. Sampai keadaan berlaku seperti itu. Mewahnya keadaan akan muncul zaman itu. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata sebagaimana sahabat Nabi.
Kalau kita duduk depan Nabi dalam majlis kat masjid tu, mungkin kita pun akan jawab macam sahabat Nabi juga. Wahai Rasulullah, kalau berlaku keadaan macam tu, terbaik canggih kami nak Kalau kita duduk dalam majlis Nabi tu, mungkin kita pun akan jawab macam sahabat Nabi juga. Kita pun nak suasana mewah, seronok macam tu. Di mana kalau semuanya sudah ada, senanglah hendak ibadat. Jadi sahabat Nabi jawab macam tu. Kalau kita duduk depan Nabi, kita pun jawab macam tu. Wahai Rasulullah, kalau semua benda dah ada dah, senang kami nak ibadat. Tak payah duk sibuk-sibuk kerja cari rezeki lah. 5 waktu masjid, kuliah, merata tempat, duduk majlis ilmu apa semua, kita pun mungkin jawab macam tu. Bukan sahabat Nabi, kita pun kalau ada depan Nabi pun kita jawab macam tu. Tapi Nabi SAW mengatakan keadaan serba kekurangan itu lebih baik untuk kita. Sedang, sederhana apa semua tu, itu lebih baik daripada Allah Ta'ala uji dengan mewah. Keadaan sekarang ni dah cukup baik dah. Apa benda Allah Ta'ala bagi pada kita hari ni cukup baik dah tu. Nak motor ada motor dah, nak kereta ada kereta dah, nak pakaian ada pakaian dah, nak makanan ada dah. Cukup dah tu. Anak-anak semua sekolah elok, tak ada pun hak, tak bayar yuran ke apa ke, semua elok jalan. Cukup dah tu. Padan dah tu. Artinya keadaan seperti ini lebih memungkinkan kita untuk beribadat. Sederhana, kurang, itu lebih orang boleh jaga urusan ibadat berbanding bila dah mewah. Bila dia mewah, dia tak sempat dah nak jaga projek sana, nak jaga projek sana, nak jaga projek sana, tak sempat dah. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada berbuat ibadat kepada Allah, seperti mana yang berlaku pada hari ini. Mewah hidup. Bila mewah hidup ni, kadang-kadang bercakap dengan orang pun sombong. Bukan kata bercakap dengan orang lain sombong. Duit banyak sangat, bini bercakap dengan suami pun jadi kasar lah. Bini duit banyak sangat, mewah sangat dah, dengan suami pun bercakap lebih kurang. Tegur melompat tu. Ustaz tegur melompat. Segala yang kita miliki kalaupun tidak melebihi keperluan, namun dah cukup, dah sudah mencukupi. Kalau tidak melebihi keperluan pun, namun sudah mencukupi. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat dulu, kita jauh lebih mewah daripada mereka. Maknanya kalau Allah Ta'ala bangkitkan sahabat Nabi di zaman kita pada hari ni, mereka tengok kita tu, luar biasa kalau nak dibandingkan tu. Sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Mereka tu sederhana, susah, tapi urusan ibadat terjaga dengan baik. Kita ni Allah Ta'ala bagi cukup dah. Jadi tak ada alasan dah nak sibuk ke sana. Tapi urusan ibadat macam tu lah. Setakat tu lah. Begitu keadaan. Itu yang kebimbangan Nabi tu. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang daripada berbuat ibadat. Kita sibuk himpun harta, sibuk jaga pula, sibuk tambah lebih banyak lagi. Dah ada dah rasa tak cukup lagi. Mari penyakit dengki kat orang lain pula. Tengok orang lain lebih, rasa tak seronok. Dia mari pula penyakit. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Nabi kata apa dia? Seandainya seorang anak Adam itu ada satu jurang emas, macam gaung tu lah, emas belaka dalam tu. Nabi kata seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu jurang emas, dia berhasrat untuk mencari jurang yang kedua pula. Nak lubang emas yang kedua pula. Sehinggalah dia dimasukkan ke dalam tanah, yakni bertemu dengan mati. Selagi mana tak mati tu, selagi tu nak cari lagi lubang emas kat mana lagi ada, sampai mati. Orang pun beritahu, mati lah kawan ni. Mati lah. Maknanya kalau boleh atas katil tengah sakit hospital tu, kalau ada lagi lubang emas, orang cerita tu bangun daripada katil. Bangun daripada katil. Orang sakit ni tuan-tuan jangan cerita mati. Pergi ziarah orang sakit ni kan, ziarah orang sakit ni kita pun dia pesan kat dia istighfar banyak-banyak kan. Tinggal berapa hari lagi, marah dah. Nasib baik pergi ziarah orang sakit, tak bawa tali rupiah ukur,
Oh, lagi kacau kan. Tapi ada orang kita pergi ziarah, duduk hospital, pergi ziarah, dia cerita bak duit ni, dia bangun daripada katil. Dia boleh bangun daripada katil. Sembang bak duit, dia bangun daripada katil. Waktu kita datang ziarah tu terbaring, tak bercakap pun. Elok sembang bak duit tu, dia bangun daripada katil. Ada orang macam tu. Jadi Nabi kata anak Adam ni kalau dapat satu juramah, dia nak juramah yang kedua pula. Sampai bila? Sampai masuk dalam tanah. Sampai masuk dalam tanah, yakni menemui kematian. Begitulah gambaran sebenar terhadap kehalobaan, sifat loba manusia dalam menghimpun harta kekayaan. Kadang-kadang sampai ambil hak orang lain. Ia sentiasa cari tambah sampai bertemu dengan mati, bertemu dengan kematian. Tahu-tahu mati, berjuta simpanan duit, gaduh anak-anak pula. Tahu-tahu mati, berjuta duit, gaduh anak-anak. Orang ni tak nak tanda tangan, orang ni rasa dia punya, orang ni rasa dia yang kena tanda tangan. Mati. Siapa dia nak urus tu berjuta tu? Siapa nak urus berjuta tu? Maka ketika itu barulah dia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Dah mati masuk dalam kubur baru tahu, oh harta ni tak sempat nak sedekah kat sini dulu, harta ni tak sempat nak bagi kat sini dulu. Dah mati. Kalau anak beranak yang hidup tu tahu manfaatkan duit itu nak bagi ke mana pula, mudah-mudahan kita tumpahlah pahala. Tapi kalau anak-anak tinggalkan tu, habiskan duit kita ke tempat yang tak sepatutnya, kananya. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Nabi tak larang umat dia jadi kaya. Ramai sahabat Nabi yang kaya, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Osman bin Affan. Nabi tak suruh buang kekayaan, tapi urus kekayaan tu sebaik mungkin. Jangan sampai kekayaan tu jadi ujian pada diri kita dan beban kita pada hari akhirat pula. Tak kira halal, haram, yang penting dapat harta. Tak kira waktu semayang, bahkan semua waktu nak timbun kekayaan. Nak tutup sekejap kedai waktu Jumaat, takut rugi waktu Jumaat tu, waktu paling rancak sekali. Akhirnya berapa ramai orang di kedai-kedai makan orang lelaki tak pergi semayang Jumaat. Hukum semayang Jumaat wajib bagi orang lelaki. 3 kali berturut-turut tak pergi semayang Jumaat, munafik. 3 kali berturut-turut tak pergi semayang Jumaat dengan sengaja, munafik. Berapa ramai orang kita waktu Jumaat duduk di kedai sampai orang habis semayang Jumaat. Nak tutup sekejap sejam, tak pergi sambung muka. Dia punya takutnya rezeki itu hilang 60 minit. Padahal yang atur rezeki ni Allah. Allah yang buka pintu hati manusia untuk datang ke gerai kita. Allah yang buka pintu hati manusia supaya beli barang kita. Kemudian kita takut soal rezeki dalam tempoh 1 jam sampai sanggup tinggal semayang Jumaat. Sanggup tinggal semayang Jumaat. Biarlah kita mencari mata benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, boleh kita gunakan untuk bantu orang lain yang kurang bernasib baik, yang tak sama macam kita. Boleh dermakan pada tempat yang sepatutnya, sedekah sebagai simpanan kita untuk bekal hari akhirat kelak. Orang yang bijak, orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya, dan dia menjadikan dunia ni tempat bercucuk tanam dan akhirat tempat dia petik buahnya ataupun hasilnya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan 2 hadis yang kita dengar pada malam ni dapat menjadi panduan dalam kita mengurus kehidupan kita sebaiknya dengan baki-baki waktu yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah pandu kehidupan kita sebaiknya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu dulu yang boleh sampaikan. Mohon maaf banyak-banyak atas kelemahan kurangan dalam penyampaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله